Banyaknya kata melompat-lompat. Skin Mandanon sedang mengumpan. Soalan Tanjung Karang, nombor 4. Minta YB Menteri memberi jawapan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. 41. Terima kasih atas pantun. Yang di-Pertua, soalan menyatakan kesediaan dan kesungguhan pihak kementerian dalam merubah dasar pertanian dan penternakan negara bagi memastikan 100% SSL, beras, daging, ayam, ikan, telur ayam dan polisi-polisi yang lainlah, research insentif. Mencapai 100% SSR ini tak mungkin, impossible. Mana kita nak tanam gandum di Malaysia? Mana nak dapat kacang soya yang kajiannya, penyesuaiannya, green corn, macam mana kita nak dapat dengan harga yang murah dan ianya sesuai. Setakat ini ditanam di Perlis, tapi didapati bila dah dapat hasil, ianya mahal daripada kalau harganya diimport. Jadi kalau kita nak kata capai 100% SSR, mana-mana negara pun tidak berupaya di atas muka bumi ini. SSR bukanlah indikator tunggal yang menentukan tahap keterjaminan makanan negara. Sebaliknya, keterjaminan makanan yang digariskan oleh Food and Agriculture Organization of United Nations, iaitu ketersediaan, akses, penggunaan, serta kestabilan dan kemampuan. Misalnya, di ASEAN ini negara yang paling keterjaminan makanan ada kepada Singapura. Kenapa Singapura? Karena dia boleh dapatkan segala bentuk makanan, dia ada reverse investment dan sebagainya. Oleh itu jangan kita terkeliru antara SSR dengan keterjaminan makanan. Yang pentingnya food security, makanan itu ada. Usaha untuk keluarkan secara tempatan itu perlu ditempukan. Saya ambil contoh sekarang misalnya ayam. Alhamdulillah sudah stabil. Telur ke arah stabil. Beras ini satu jangka yang panjang telah diusahakan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu. Bukan mereka tak usahakan, tetapi waktu itu harga import agak murah, maka tumpuan untuk mencukupkan beras itu tidak menjadi keutamaan. Tetapi sekarang bila berlaku kejutan, ekspor beras daripada India agak tergendala, maka kita kena berusaha untuk mencukupkan beras itu. Ini yang kita sedang usahakan. Alhamdulillah. Kerjasama kerajaan-kerajaan negeri sekarang cukup merangsangkan, terutama daripada Pahang, Johor, Sabah, Sarawak dan padi yang sedia ada, sawah yang sedia ada perlu dipertingkatkan hasil. Kajian daripada Mardi, Sirim, Universiti, semua tumpu sekarang. Sebab itulah ke arah untuk meningkatkan hasil. Tak boleh 20 tahun, masih lagi 4 hingga 5 tan. Sekarang kita kena usaha ke arah sekurang-kurang 7 tan untuk 1 hektar ke arah mencapai cukupnya beras. Itu pun kalau diusaha dengan secara insentif, tahun 2030 kita akan cuba capai sekadar 80%. Jadi SSR ini untuk 100% tak boleh. Tapi yang boleh kita usahakan semaksimal yang mungkin. Semua, Alhamdulillah, kerajaan negeri termasuk negeri-negeri yang bukan daripada kerajaan perpaduan juga memberi kerjasama. Ini yang baik soal keterjaminan makanan ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan Yang Berhormat Tanjung Karang. Terima kasih jawapan Yang Berhormat Menteri. Kalau miskin tegar kita boleh sasarkan untuk dinoktahkan pada akhir tahun ini, kenapa tidak beras kita sasarkan untuk dinoktahkan sehingga dalam tempoh 5 tahun? Krisis kekurangan beras tempatan dan kawalan penuh penjualan beras dari negara-negara pengeksport sememangnya boleh menggugat keterjaminan beras negara. Jadi,
KPKM mestilah bertanggungjawab sepenuhnya dari sekarang untuk memastikan Malaysia mampu capai SSL beras negara 100% dalam tempoh kurang 5 tahun. Tanjung Karang merasakan inisiatif KPKM yang hanya bergantung sepenuhnya kepada usaha untuk meningkatkan penghasilan padi dari 2 ke 4 metrik tan kepada 8 ke 10 metrik tan sehektar dengan sasaran SSL 75% tahun 2025 dan 80% pada tahun 2030 adalah tidak memadai dan tidak menampakkan kesungguhan KPKM itu sendiri dan urgensi tentang kekurangan beras dalam negara. Kegagalan boleh berlaku dengan pelbagai masalah seperti bencana ataupun penyakit-penyakit. Jadi, pelbagai strategi dan pendekatan perlu diambil bersama oleh KPKM mulai dari sekarang. Tanjung Karang ingin bertanya, adakah pihak KPKM bersedia untuk mensasarkan penambahan keluasan kawasan tanaman padi negara daripada hanya seluas kurang daripada 5,000 hektar sekarang kepada 1 juta hektar dalam tempoh 5 tahun dengan perancangan untuk menghidupkan semula semua sawah-sawah padi yang terbiar di seluruh negara ataupun meneroka kawasan-kawasan padi baru yang boleh dibangunkan secara komersial dengan memastikan matlamat pembangunan mampan SDG dapat dicapai. Terima kasih. Inilah masalah. Orang jawab dia tak dengar. Saya sebut tadi yang sedang nak mengusahakan kawasan baru di antaranya di Pahang. Yang begitu luas tanah barunya. Sabah, Sarawak. Bukan setakat Kementerian KPKM. Ada juga daripada RISDA, ada daripada FGV yang sedang. Dan kita hendak juga swasta juga terlibat. Dan kerajaan-kerajaan negeri kena beri kerjasama. Dan kita kena tambahkan lagi pendapatan negara untuk buat pengairan yang baik. Memanglah nak buat cucuk dengan mulut ni senang. Ambil tepung sekilo minyak. Bila nak buat tu macam mana? Kena kerjasama pihak, inisiatif, rakyat kena sama-sama bertanggungjawab. Dan kerajaan menyediakan, bukan marah, nak bagi tahu supaya telinga dia terbuka yang kita sedang buat sekarang ini. Yang disebut 50,000 hektar itu masih terlalu kecil. Ya, memang terlalu rendah. Kerjasama kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula dia ada juga tanah-tanah yang dia perlu untuk membangun mengikut kapasiti kerajaan negeri. Ini semua perlu perundingan. Ini di Pejak Merdeka hingga sekarang perancangan pertanian ini. Nak jamin SSL 5 tahun lagi. Bagaimana kalau berlaku banjir kilat dan sebagainya. Sebab itu kita buat dari segi keterjaminan makanan. Bersedia misalnya kita kata sekarang soal ayam. Kalau berlaku sesuatu, kita dah berunding misalnya untuk supply daripada luar. Untuk kita self-sufficient itu. Jadi kita kena berusaha lah, tak bolehlah bercakap. Memang saya jadi pembangkang dulu pun, saya bercakap memang lebih banyak lagi. Tapi nak buat tu bukanlah senang. Tak, insyaAllah saya tak akan jadi pembangkang semula, insyaAllah. Baik, sebelah kanan, yang berhormat, silakan.